Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalan-jalan juga, jangan sampai terlanggar belakang ni. Dan juga selamat malam, salam sejahtera, salam sejahtera jiwa kepada anda semua penonton setia Suara Kita dan seperti biasalah Suara Kita bersama dengan saya Fazli, dan hari ini bergandengan bersama dengan Muaz Muhammad. Ya, Saya kembali semula. Anda jangan keliru. Yep. Ya, macam mana Syaril dalam masa seminggu dah tumbuh rambut yang banyak seperti ini. Okey, hari ini anda bersama dengan saya. Yep. Dan apa-apa pun Fat, apa khabar? Salam dulu. Sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Muaz ada dekat sini sebab apa? Syaril ada di Kedah bersama dengan Rumah Terbuka Deepavali di Dataran Kulim. Jangan lupa hari Rabu nanti 11 November bermula jam 9 malam yang akan dirasmikan oleh PM kita, dan untuk upacara ia akan dimulakan pada pukul 3 petang. Adalah makan-makan. Jadi pada anda semua yang sukakan muruku, tosi letak telur atas. Terbaik. IP Deepavali lah. Zin, apa bahasa dia? Deepavali Vertical. Deepavali Vertical. Tapi Fat, bila kita sebut mengenai kemeriahan perayaan, ya, ada satu lagi masalah lah. Kalau kita ada makanan yang sedap, betul, tapi kita makan kat rumah sewa, dia tak apa nak kena sangat lah. Betul. Tak kena sangat kan? Kita kena ada rumah sendiri, baru makan kat meja tu satu keluarga, baru dapat rasa. Betul. Dia punya feel macam inilah dalam makanan. Oh, sedap lah ni borku ni. Kau dah berapa lama duduk sini? Aku dah 3 tahun dah. Ni rumah sendiri ke beli ni? Sewa je. Sewa? Apa pasal sewa? Rumah mahal sangat, macam mana nak beli? Itulah yang diorang cakap. Jadi hari ini sesuatu yang istimewa kerana kami akan membincangkan mengenai masalah ini. Bukan masalah kami, tapi masalah semua mengenai rumah yang mampu milik. Tetapi ramai yang kata sekarang ni, Muaz, rumah mampu tengok. Rumah ialah mampu tengok. Jadi kita akan membincangkan tajuk kita pada hari ini, macam Muaz cakap tadi, rumah rumah. Dan seperti mana yang kita tahu juga bahawa kerajaan sebenarnya banyak juga membantu kita, golongan-golongan yang berpendapatan sederhana, berpendapatan rendah. Kerajaan ada bantu, walaupun bukan kerajaan persekutuan, malahan kerajaan negeri pun ada tolong juga. Contohnya di Selangor ada Rumah Selangorku. Rumah di Johor. Apa tadi? Apa tadi? Rumah mampu milik Johor. Okey. Jadi kerajaan negeri pun akan ada tolong, kerajaan pusat pun ada tolong. Jadi kepada anda semua, walaupun yalah kita tahu harga rumah naik, anda kena isi borang di online sekarang ni. Okey. Jadi baru-baru ini juga semasa pembentangan bajet 2016 yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ada pelbagai inisiatif khususnya untuk perumahan. Antaranya adalah 40 juta untuk pemulihan projek perumahan, ada juga 200 juta untuk skim pembiayaan deposit. Ini sesuatu yang istimewa kerana anda kena cepat, ya, dan anda kena ambil tahu mengenai peluang yang ada. Ya, betul-betul. Dan kalau kita nak lihat juga kenapa agaknya rumah sekarang ini terlalu mahal, antaranya faktor tanah, kawasan tanah dekat situ, lepas tu faktor fasiliti yang ada dekat sana. Sekarang ni, contoh kata sekarang ni kan banyak projek MRT. Jadi kalau yang mana laluan MRT tu, itu adalah kos yang paling tinggi. Jadi dia biasalah pemaju-pemaju cakap, kenapa tinggi? Sebab kat sini banyak pengangkutan. Contoh lepas ni kita nak ada MRT pula kat sini. Jadi itu antara faktor-faktor yang menyebabkan harga rumah naik. Sebenarnya kita pun nak bincangkan juga sebagai kita ni golongan yang sederhana, kita nak tanya juga kejap lagi apakah antara solusi untuk kita ni yang golongan sederhana, golongan rendah, takkanlah sampai ketua kita nak sewa rumah kan. Jadi bagaimana penyelesaiannya kita akan bincangkan nanti. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana kerana hari ini mungkin anda yang sedang mencari rumah tetapi tak tahu bagaimana caranya. Kami akan kongsikan bersama dengan anda. Ya, dan kepada anda semua, kalau anda ada pandangan, anda boleh utarakan di Facebook Suara Kita ataupun anda boleh hubungi kami 0322829062. Pandangan saja yang kami inginkan pada malam ini. Apa kata kejap lagi kita ada tetamu yang sungguh istimewa. Tapi apa kata kita lihat dulu clipping hari ini bertajuk berkenaan dengan isu perumahan. Kita saksikan. Isu perumahan adalah isu yang seringkali membuat rakyat mengeluh. Harga perumahan telah meningkat secara mendadak sama ada di bandar-bandar besar atau bandar-bandar kecil bergantung kepada lokasi tertentu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, pasaran hartanah di Malaysia telah mengalami perkembangan harga yang ketara di seluruh Malaysia. Setakat ini, harga perumahan hampir mencecah langit. Walaupun faktor sebenar di sebalik kenaikan yang tidak logik tersebut masih menjadi persoalan, terdapat beberapa sebab yang dapat dikenal pasti mengapa kenaikan harga perumahan tersebut berlaku. Walau apapun, kerajaan dilihat sentiasa komited membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. 41,263 rumah di bawah skim perumahan rakyat Satu Malaysia, Prima, sedang dibangunkan dengan 560 unit telah siap sehingga Ogos tahun ini. Menurut laporan ekonomi 2015-2016, sejumlah 120,751 unit sedang dalam perancangan dengan 1.2 bilion ringgit Malaysia dibelanjakan sehingga Ogos untuk Prima.
Bagi memastikan prima mencapai sasaran, kerajaan telah melonggarkan had pendapatan isi rumah pemohon daripada maksimum RM8,000 Malaysia kepada RM10,000 Malaysia. Selain itu, beberapa program perumahan lain turut sedang dibangunkan dan dirancang, antaranya program perumahan rakyat PPR, Rumah Mesra Rakyat 1 Malaysia dan Rumah Idaman Rakyat. Sehingga Ogos tahun ini, sejumlah 15,996 PPR dibangunkan dengan kos RM209.6 juta Malaysia, diikuti 2,183 unit rumah mesra rakyat 1 Malaysia dengan kos RM142.2 juta Malaysia. Bagi rumah idaman rakyat, 6,296 unit sedang dirancang dan 1,801 unit dibina sehingga Ogos tahun ini. 60% dari jumlah itu dijangka dijual sekitar RM250,000 Malaysia dan RM350,000 Malaysia. Rumah aspirasi rakyat melibatkan 22 projek sehingga Ogos tahun ini dengan sejumlah 11,872 unit dibina melibatkan kos RM2.6 bilion Malaysia. Program Rumah Aspirasi Rakyat turut memberi peluang kepada belia untuk memiliki rumah pada harga diskaun di kawasan bandar dan luar bandar. Bagi membolehkan golongan belia memiliki rumah, kerajaan menambah baik skim rumah pertamaku dengan menetapkan peningkatan had umur dari 35 tahun kepada 40 tahun. Kerajaan turut menetapkan harga maksimum rumah RM500,000 Malaysia berbanding RM400,000 Malaysia sebelum ini tanpa wang pendahuluan. Sehingga Julai 2015, 463 pinjaman bernilai RM100.2 juta Malaysia diluluskan. Ya, itulah dia. Jangan kata kerajaan tak tolong. Kerajaan sebenarnya banyak tolong. Jadi kepada anda semua, kadang-kadang kita tahu kerajaan ada tolong, contoh kata Prima tadi. Kita ni sebagai pengguna yang mungkin kita ni mempunyai pendapatan yang sederhana ataupun berpendapatan yang rendah. Kita kena isi secara online. Jadi anda kena rajin sedikit lah. Kadang-kadang kita cakap, alamak, ni harga rumah mahal. Tapi kita macam tu je, mahal. Tapi kita tak bertindak. Okey, dan ini pandangan kawan saya. Dia ni ini sebagai salah satu contoh. Dia beli sebuah rumah sebenarnya di Gombak dengan harga RM250,000 3 tahun lepas. Tetapi bayangkan selama untuk tahun ini, selepas 3 tahun, harganya dah mencecah hampir RM400,000. Nampak tak? Peningkatan yang sungguh mendadak disebabkan oleh ialah kita tahu juga keadaan di Gombak sekarang ni pun ada macam-macam alternatif. Ada fasiliti dan sebagainya. Okey, saya nak bacakan antara komen dan juga pandangan mereka di Facebook. Datang daripada Zlan Melah, kata dekat sini. Dia kata, rumah adalah keperluan asas. Walaupun harga rumah mahal, terpaksa jugalah kena beli. Takkan nak menyewa seumur hidup. Pemaju mendapat untung yang besar. Betul. Dan saya juga ada terbaca salah satu daripada artikel di mana orang-orang khususnya di Lembah Kelang, di Bandaraya Kuala Lumpur, haruslah memiliki gaji sekurang-kurangnya RM5,000 kalau nak membeli harga rumah RM350,000 dan ke atas. Jadi bayangkan kalau anda berpendapatan bawah RM5,000, jadi kita pun tak tahulah rumah yang macam mana harus kita beli. Tak apa, nak cerita banyak berkaitan dengan rumah ni. Muaz, dah ada tetamu salah seorang orang kuat juga dalam Jabatan Perumahan Awam ni. Okey, silakan Syaril. Okey, jadi terima kasih. Jangan nak Syaril sangat, dia memang selalu rindu pada Muaz Muhammad. Okey, terima kasih Fad. Dan untuk anda, hari ini kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara yang berbahagia, Datuk Muhammad Yusof Ghazali bersama dengan kita. Terima kasih Datuk. Dalam suara kita, hak kita hari ini seperti yang Fad ceritakan tadi Datuk, masalah yang sering kali dibincangkan dan dibawakan di mana saja. Jadi saya rasa semasa sebelum pembentangan bajet, PM ada sarankan kepada semua apakah antara yang mereka mahukan semasa bajet 2016 ini. Jadi memang ternyata untuk bajet 2016 seperti yang diumumkan, antara bajet yang diletakkan paling banyak dan juga tinggi adalah dari segi perumahan. Jadi apa komen Datuk mengenai bajet 2016? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Cik Muaz dan Cik Fadli di bawah rancangan Suara Kita Hak Kita dari TV1 dan jemput saya untuk beri sedikit penerangan tentang isu-isu perumahan negara pada masa ini. Memang betul lah dalam bajet 2016 yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi keutamaan pada isu-isu perumahan negara lah. Umpama dia bagi untuk Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Tempatan di bawah jabatan saya, Jabatan Perumahan Negara, kerajaan telah memberi tambahan peruntukan untuk pembinaan rumah-rumah di bawah skim PPR ataupun program perumahan rakyat. Umpamanya pada tahun 2015, tahun lepas, kita hanya diberi sebanyak 644 juta. Padahal pada tahun ini kita telah diberi tambahan sehingga 863 juta
untuk pembinaan lebih kurang 32,000 unit rumah di seluruh negara. Dan kerajaan juga memberi peruntukan untuk pemulihan projek terbengkalai. Pada tahun hadapan, kerajaan memberi peruntukan sebanyak 40 juta untuk memulihkan projek-projek terbengkalai yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Dan di samping itu, ada satu skim baru yang diperkenalkan pada tahun hadapan, iaitu skim bantuan deposit rumah kepada pembeli-pembeli rumah pertama. Ini adalah tambahan daripada program My Home ataupun skim rumah mampu milik swasta yang telah diperkenalkan pada tahun 2015, di mana pada tahun lepas kita juga diberi peruntukan sebanyak 300 juta dan tambahan 200 juta lagi akan diberi pada tahun 2016. Ini adalah insentif-insentif yang diberi kepada pembeli-pembeli rumah kita yang untuk golongan-golongan berpendapatan sederhana, iaitu antara pendapatan antara RM3,000 hingga RM6,000 sebulan. Okey. Jadi kalau kita lihat pada insentif yang telah pun diberikan tu secara keseluruhannya memang banyak tu dan dia meliputi segala aspek ruang, IM40 dan juga B40. Baik, kalau kita lihat antara masalah utama untuk mendapatkan rumah ni adalah deposit. Mana kita nak dapat 10% deposit yang ada tu kan? Terutamanya mereka yang baru saja bekerja ya. Jadi saya rasa untuk 200 juta skim pembiayaan deposit ini sesuatu yang menarik, mungkin Datuk boleh kongsikan. Okey, untuk skim pembiayaan deposit, pemberian deposit rumah ni, seperti mana saya katakan tadi, kerajaan di bawah program My Home telah memberi insentif sebanyak RM30,000 kepada pembeli-pembeli rumah pertama. Ini kita dapati sekarang ni pembeli rumah kita ni ada menghadapi masalah untuk mendapatkan menyediakan bayaran pendahuluan rumah. Apabila mereka nak beli rumah, mereka kena keluarkan bayaran pendahuluan. So kerajaan telah menyediakan insentif sebanyak RM30,000 kepada rumah-rumah yang dibeli di antara harga RM80,000 hingga RM250,000 di seluruh negara dan RM300,000 di wilayah Setuan Kuala Lumpur. Ini insentif yang sangat baik dan sehingga kini, sehingga pada bulan 10 tahun ini kita ada 95,000 pemohon yang ingin mendapatkan insentif daripada kerajaan. Okey. Jadi saya rasa mereka kena cepatlah Datuk kerana peruntukan 200 juta ini diberikan sekaligus ya Datuk. Sehingga permohonannya mencukupi kuotanya, ianya akan habislah. Betul. Okey. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk merebut peluang yang ada dari segi untuk nak mencari rumah, depositnya juga tak ada dan sebagainya kan. Jadi selain daripada itu Datuk, kalau kita lihat dari segi untuk rumah PPR ya, unit pansapuri dan peruntukan yang agak besar juga. Jadi ada yang mengatakan bahawa untuk nak dapat rumah PPR ini agak sukar sedikit kerana memudahkan prosedur-prosedur yang ada Datuk. Ya betul. Kita rumah PPR ni diberi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Iaitu mereka yang berpendapatan RM2,500 sebulan ke bawah. Dan mereka ni daripada golongan setinggan yang belum ada memiliki rumah. Jadi rumah-rumah yang kita bina ni kita akan tawarkan kepada mereka sama ada disewa. Kalau kita disewa ni selalunya di bandar-bandar besar, kita bagi peluang pada mereka yang nak berhijrah ke bandar, mereka mungkin tak ada rumah untuk tinggal dan sebagainya. Kita bagi peluang mereka menyewa rumah-rumah ini dengan harga yang rendah. Dengan kadar sewa yang begitu rendah sekali, RM124 sebulan. Kalau kita nak menjual rumah-rumah ni pula, kita jual pada masa ini dengan harga begitu rendah. Di Semenanjung Malaysia kita jual sebanyak RM35,000 seunit dan sebanyak RM42,000 di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita lihat apa yang kerajaan bagi sekarang ni, rumah-rumah yang kita bina ni sebenarnya walaupun kita jual dengan harga-harga yang begitu murah, sebenarnya kita kos pembinaan kita begitu tinggi. Saya ambil rata-rata apa yang projek perumahan yang kita bina sekarang ni dengan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan seperti gerai, kita ada surau, kita ada taman permainan dan sebagainya. Satu rumah, satu unit tu menjangkau sehingga antara RM130,000 hingga RM150,000. Di Sabah dan Sarawak lebih tinggi sehingga RM160,000, RM170,000. Kalau kita jual dengan harga antara RM35,000 dengan RM42,000,
rumah-rumah ni memang highly subsidized oleh kerajaan lah. Jadi tujuan kita untuk membantu rakyat berpendapatan rendah dan golongan setinggal yang belum memiliki rumah sendiri. Okey. Baik, mungkin Fad ada pandangan seperti rasanya ingin dikongsikan bersama dengan kami. Itulah dia. Banyak sebenarnya yang bagi pandangan berkaitan dengan isu rumah. Yalah, rumah ni memang sangat penting. Kalau kita yang hidup dekat KL ni, selagi kita belum ada rumah sendiri, selagi itulah rasa macam tak lengkap je hidup. Sampai bila kita nak sewa rumah. Okey, pandangan daripada Kak Tim Sayang. Terima kasih Kak Tim sebab tiap-tiap minggu dia ni bagi komen dan juga pandangan. Kak Tim Sayang kata, harga rumah meningkat 8 tahun dengan jumlah pinjaman yang tinggi, pastinya kadar potongan gaji bulanan juga adalah tinggi, dan individu yang mempunyai tanah sendiri boleh membina sebuah banglo mewah dengan harga sebuah rumah teres. Okey, daripada Rosli Angah, Rosli Ongah, bukan Angah tapi Ongah. Rosli Ongah kata, kalau rumah 50,000 sekalipun, kalau malas kerja nak korek kat mana duit yuk? Itulah dia, betul juga kita kena kumpul duit juga. Okey, Han Adam kata kat sini, tahukah anda rumah prima dan juga PPA 1M kebanyakan rakyat yang tiada rumah tidak mampu untuk beli. Macam mana tu? Itu pandangan dia. Okey, daripada Muhammad Makno, pandangan dia ni agak panjang tapi saya akan kongsikan juga. Dia kata kerajaan sepatutnya memberi rumah kepada semua keluarga yang belum memiliki rumah tanpa syarat, dan jika ketua keluarga tiada sumber pendapatan tetap, bayaran balik dikutip dari anak-anak mereka yang bekerja, dan kerajaan secara automatik memotong bayaran balik mengikut peratus bersesuaian dari anak-anak yang bekerja. Dan jika segala hasil kerajaan masuk tabung yang disatukan, kerajaan boleh memberi secara percuma kepada ketua keluarga miskin yang berdaftar melalui e-Kasih. Dan peragihan rumah percuma ini diberi secara percuma kepada semua ketua keluarga miskin tanpa mengira fahaman politik. Keputusan kerajaan mendapat rumah prima secara percuma ini yang dibuat oleh GPM tidak boleh dihalang oleh mana-mana JKKP. Itu pandangan daripada pengguna kita, iaitu Muhammad Makno. Okey, dan Datuk, saya nak tanya sendirilah. Ini bagi pandangan peribadi saja je lah. Kalau kita lihat, kalau rumah yang belum lagi naik, rumah yang macam baru dinaikkan, kebanyakannya yang beli tu orang-orang yang berduit. Orang-orang kaya lah. Diorang ni kadang buat macam satu perniagaan, bisnes. Diorang ni dia beli rumah-rumah ni tapi bila benda tu dah naik, dia jual pula dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi dia mendapat keuntungan atas angin macam tu je lah. Dan adakah kerajaan sebenarnya boleh mengeluarkan satu dasar di mana orang-orang yang macam tu, yang kaya tu, hanya boleh membeli 2-3 rumah saja, tak boleh membeli banyak-banyak rumah tu? Apa pandangan Datuk? Okay, terima kasih. Sebenarnya memang ada dasar kerajaan tentang spekulasi pembeli rumah ni, memang kita dah laksanakan sejak 2-3 tahun yang lepas. Kerana kita dapati harga rumah, kalau kita lihat indeks harga rumah ni pada tahun 2012 sehingga 12% kenaikan indeks harga rumah. Tapi kita nampak ada berlakunya penurunan sedikit dari sehingga pada suku tahun kedua tahun ini dah menjangkau 5.6%. Nampak ada berlaku penurunan. Penurunan ini berlaku kerana kita ada dasar-dasar yang untuk mengawal kenaikan harga rumah. Pertamanya kita untuk mereka yang membeli rumah untuk tujuan spekulasi. Kerajaan mengenakan cukai keuntungan harta tanah yang lebih tinggi sehingga 30% untuk tahun pertama, kedua dan ketiga. Dan untuk seperti yang saudara katakan tadi, ada juga orang beli rumah dalam kuantiti yang begitu besar. So KPKT sekarang ni, kementerian saya telah mengenakan satu peraturan di mana kita mengenakan syarat pada pemaju-pemaju rumah memaklumkan kepada kerajaan, pada KPKT, sekiranya mereka ada pembeli yang beli lebih pada 4 unit, dia kena maklumkan pada kita. Supaya kita boleh buat semakan sama ada pembelian ni untuk tujuan diduduk sendiri ataupun untuk tujuan spekulasi. Okey, terima kasih Datuk. Baik, mungkin kalau kita lihat pelaksanaan 1 juta unit rumah mampu milik ini adalah sasaran kerajaan sendiri, Datuk. Jadi bagaimana fokusnya, adakah ianya berada dalam jalan yang benar, jalan yang betul untuk kita mendapat 1 juta rumah mampu milik? Kerajaan Persekutuan telah mencasarkan untuk pembinaan rumah mampu milik sebanyak 1 juta menjelang tahun 2018. Jadi banyak players yang terlibat dalam pembinaan rumah-rumah ini. Saya katakan tadi, Jabatan Perumahan Negara sendiri, Prima, SPMB, kita ada juga program perumahan penjawat awam 1 Malaysia, kita ada juga agensi-agensi peringkat kerajaan negeri,
agensi persekutuan yang lain dan private sector ataupun pemaju-pemaju swasta yang akan menyumbang pada pembinaan 1 juta rumah menjelang 2018 dan kita ni pantau pencapaian rumah 1 juta ni melalui 2 jawatankuasa penting. Satu jawatankuasa perumahan negara yang dipungsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Tempatan, Menteri saya, dan seterusnya kita akan juga maklumkan kepada Majlis Perumahan Negara yang dipungsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana mesyuarat Majlis Perumahan Negara ni akan bersidang banyak 2 kali lah. So untuk kita melihat pencapaian rumah 1 juta dan menentukan hala tuju pencapaian rumah-rumah mampu milik untuk negara kita. Okey, dan kita harapkan dengan capaian tersebut, sasaran itu memberi peluang lagi Datuk sebenarnya kepada semua masyarakat di Malaysia ni untuk memiliki rumah sendiri. Dan bagaimana pula dengan projek-projek terbengkalai yang mana ada di antara kita ni kadang-kadang berada dalam dilema pula Datuk. Dah dapat beli rumah dah sukses, dah sign SMP semua, tiba-tiba rumahnya pula tak siap-siap. Lepas tu bulan-bulan di bank dah kena bayar Datuk. Jadi bagaimana agaknya, itu antara masalah lain yang kita ni nak dapat rumah susah, dah dapat rumah terbengkalai pula. Seperti saya katakan tadi, pada tahun hadapan kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 40 juta untuk pemulihan projek terbengkalai. Sebenarnya pemulihan projek terbengkalai ini kita dah laksanakan sejak 2010 lagi. Sehingga sekarang ni kita dah pulihkan sebanyak 168 projek perumahan terbengkalai daripada 224 projek yang telah kita isytiharkan terbengkalai dan telah memberi manfaat lebih kurang 45,000 pembeli rumah lah. Jadi apa yang kerajaan buat, kerajaan akan melantik white knight ataupun pemaju penyelamat untuk to revise projek ini supaya projek ini dapat diteruskan pembinaannya dan dapat kita beri CF ataupun CCC kepada pembeli rumah lah. Jadi kerajaan akan menyediakan topping up peruntukan kepada projek-projek ini dan sehingga selesai lah, sehingga projek ini disiapkan dan kita serahkan kepada rakyat semua. Okey, dan pada pandangan Datuk sendiri sebenarnya apa antara sebab utama harga rumah di Malaysia ini semakin hari semakin meningkat, dan mengapa rakyat Malaysia begitu sangat susah hati apabila harga rumah ini sentiasa naik? Itu antara benda yang dicakap ataupun sering dibincangkan setiap tahun. Apa yang mempengaruhi faktor perumahan tersebut meningkat, Dok? Harga rumah ni dia faktor penetapan harga rumah ni banyak perkara yang terlibat. Pertama ni isu tanah tadi yang dibangkitkan oleh saudara tadi. Kerana tanah adalah elemen penting dalam penentukan struktur harga rumah. Yang keduanya fakta bahan binaan sendiri, simennya, besinya, dan ketiganya tentang guna tenaga, buruh, guna tenaga. Jadi tiga dan lokasi juga penting. Kalau melihatkan kedudukan struktur tanahnya bagaimana, kalau ini usun tanah yang tinggi, menyebabkan kos infrastruktur yang lebih tinggi, menyebabkan ini menyumbang kepada harga rumah itu sendirilah. Okey, jadi memang itu antara perkara yang kita tak dapat nak elak. Saban tahun memang kalau kita tengok ialah harga daripada beberapa tahun lepas berbanding tahun ini memang ada peningkatan. Itu perkara yang harus kita lalui itu. Dan kerajaan akan sentiasa memberi inisiatif yang bersesuaian dengan perbelanjaan negara. Jadi Fad, dengan ceritanya ada sesuatu yang menarik di Facebook, Fad. Okey, itulah ada yang menarik sebenarnya. Saya nak kongsikan. Jap saya refresh balik. Tadi dah okey dah. Hilang pula. Cepat sangat obat tinggal saya. Mana saya tahu. Lambat. Saya baru refresh. Tengok tadi terkais saya risau. Kena cari balik lah pula. Alamak. Okey, tak apa. Dah jumpa bagi tahu. Jadi, datang balik lagi. Baik, Datuk. Mengenai perumahan untuk pejabat awam pula. Jadi kita tahu pejabat awam ni ialah mereka kadang-kadang dapat quarters, dah melegakan sikit. Tapi ialah sebagai manusia biasa, kita nak ada rumah sendiri barulah rasa puas hati tu ada. Jadi bagaimana pula dari segi untuk perumahan pejabat awam ni? Untuk program
perumahan untuk penjawat awam ni, kerajaan mensasarkan pembinaan 100,000 unit untuk semua penjawat awam yang belum memiliki rumah sendiri, di mana pendapatan penjawat awam yang akan diberi kemudahan ni antara mereka 10,000 ke bawah. 10,000 pendapatan 10,000 ke bawah, isi rumah ke bawah. Dan harga rumah ni antara 90,000 hingga 300,000 ringgit. Jadi pada kebiasaannya harga rumah-rumah yang di bawah program ini adalah lebih antara 20 hingga 25% lebih rendah daripada harga pasaran. Kerana tanah-tanah yang disediakan ni sama ada tanah-tanah yang disediakan oleh kerajaan-kerajaan negeri ataupun tanah-tanah milik kerajaan persekutuan yang tidak digunakan dibangunkan perumahan untuk penjawat awam. Dan begitu juga kerajaan untuk tanah-tanah yang tanah swasta ni, kerajaan menyediakan satu dana mudah cara untuk mengurangkan kos pembinaan, di mana kerajaan akan memberi insentif kepada pemaju ataupun subsidi kepada pemaju-pemaju supaya menurunkan harga rumah di paras, saya katakan tadi 300,000 yang tertinggi hingga 90,000. Okey. Jadi, Alright. Ya. Jadi Fad, bagaimana Fad? Ada Fad? Okey, jom kita tengok ini pandangan daripada Muzaffar Shah Melo. Okey, ini pandangannya. Okey, dia kata dekat sini selain daripada penambahan peruntukan serta insentif untuk pembelian rumah, beberapa langkah lain juga perlu dipertimbangkan oleh pihak yang berkaitan bagi mengawal harga rumah, seperti dengan menambah baik undang-undang sedia ada bagi mengawal aspek penjualan dan juga pembelian rumah, terutamanya oleh mereka yang tidak layak untuk membeli atau menjualnya. Menghadkan pembelian rumah oleh warga negara asing, menjadikan bahan binaan sebagai bahan kawalan, mengawal kewujudan ejen hartanah dan lain-lain lagi. Terima kasih. Itu pandangan daripada Muzaffar Shah Melo. Datuk, tadi saya ada terbaca tapi saya tengok siapa yang tulis dekat sini. Dia kata ada tak skim rumah untuk golongan-golongan belia yang belum berkahwin? Sebab dia kata sekarang ni orang yang lelaki, usianya lelaki lah, kadang umur 35 pun belum kahwin lagi. Jadi ada tak skim insentif untuk orang-orang yang belum kahwin ni? Okey, di bawah KPKT, di bawah kementerian saya, kita ada satu program khas untuk rumah transit untuk pasangan muda baru kahwin ni. Kita dah mulakan projek ni pada tahun ini, di mana kita sediakan sebanyak 632 unit rumah di Bukit Jalil. Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Kadar sewa yang kita sediakan begitu murah, RM250 sebulan. RM250 sebulan? Sebulan. Kita ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Jadi tukar bilik tu. Kita juga menyediakan di kawasan perumahan rumah feeder service, bas untuk mereka untuk ke stesen-stesen LRT berkaitan. So kita masih ada unit-unit lagi yang belum diduduki. Kita buka, kalau ada yang berminat lagi boleh memohon kepada jabatan saya, Jabatan Perumahan Negara. Kita ada di bawah dan boleh buat permohonan terus kepada pihak kami. Kita boleh timbangkan. Boleh pergi ke laman Sawang terus boleh tengok apa yang ada dan bagaimana cara permohonan tersebut. Datuk, dari segi mekanisme ataupun kalau kita tengok harga-harga barang yang meningkat ni, Datuk, saya tengok ada satu cara untuk mengurangkan membuat harga rumah ni dan menggunakan IBN yang mana pembinaannya jauh lebih murah, 30% ataupun 50,000 katanya dah boleh buat rumah. Ini konsep IBS, IBS. Industrial Business System. Ini satu teknologi baru dalam pembinaan perumahan kita ni. Dan pada masa ini projek-projek perumahan rakyat yang dibina di bawah KPKT memang kita menterapkan konsep IBS dalam pembinaan. Kerana IBS ni dia mempercepatkan tempoh pembinaan projek, kerana mereka ni banyak projek-projek komponen-komponen dalam pembinaan tu dibuat secara yang lebih baik dan tersusun, dan pembinaannya lebih teratur dan lebih kemas, kerana mungkin kita tak memerlukan tenaga buruh yang begitu besar, kerana semua ni telah dibuat kat awal. Okey. Baik, kita harapkan mungkin apabila kejayaan dapat dilihat secara menyeluruh, mungkin akan digunakan untuk masa akan datang. Baik, secara ringkasnya Datuk, rumusan untuk
perkongsian kita pada hari ini. Saranan Datuk kepada semua penduduk Malaysia yang masih lagi kita membincangkan mengenai isu rumah ni. Memang kalau kita nak berikan setiap dari kita seorang memiliki rumah sendiri, ya, kalau tak ada usaha pun memang tak boleh berjaya. Kalau duduk rumah tiba-tiba dapat rumah sendiri pun tak boleh juga. Jadi bagaimana saranan dan juga nasihat Datuk? Silakan. Okay. Kita di peringkat kementerian memang akan meneruskan program-program perumahan untuk golongan-golongan berpendapatan sederhana dan golongan pendapatan rendah. Program-program perumahan kerajaan seperti katakan program My Home, program perumahan rakyat, dan di bawah Prima dia ada Prima Home, di bawah SPMB dia ada rumah mesra rakyat dan rumah-rumah mampu milik yang lain. Dan ini juga akan memberi peluang kepada mereka-mereka yang berpendapatan antara 10,000 ke bawah, yang golongan-golongan ini yang nampaknya memerlukan rumah yang lebih banyak lah. So memang fokus kerajaan sekarang memberi penekanan kepada pembinaan rumah-rumah mampu milik berharga antara 10,000, 7,000 hingga ke RM3,000 pendapatan isi rumah dengan harga antara RM400,000 hingga ke bawah lah. Okey. Jadi boleh pergi ke laman sesawang Datuk? Boleh melihat pergi ke laman sesawang Jabatan Perumahan Negara kpt.com. Okey, jadi sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbagi Datuk Muhammad Yusof Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Perumahan Negara dengan perkongsian itu tadi. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Dan kita harapkan peluang yang telah pun diberikan ini dapat kita ambil secepat mungkin. Ya, dan kalau anda yang mungkin menyaksikan sekarang ini boleh wawarkan kepada rakan-rakan anda supaya cepat-cepat tengok dan ambil peluang yang ada dari anda bercakap-cakap apa ketika kita berhenti dan juga berusaha. Silakan Fad. Okey, terima kasih Muaz dan juga Datuk Yusof Ghazali. Kita dah pun bincangkan berkenaan dengan rumah. Okey, dan kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak cerita, kalau tadi cerita pasal rumah, kali ini kita nak cerita pasal kereta pula. Sama ada anda nak kena beli kereta terpakai ataupun kereta baru. Sama-sama kita nantikan dalam segmen Hemat dan Jimat. Apa kata kita berehat seketika? Hui, seronok betul lah kalau dapat money-manda kat belakang tu kan. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Penonton setia Suara Kita Hak Kita. Seperti biasa bersama dengan saya Fazli untuk segmen Tanya Pakar. Dan untuk segmen Tanya Pakar untuk hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan tajuknya kereta baru dan juga kereta terpakai. Kalau nak cerita pasal kereta ni sebenarnya memang kereta kita perlukan kereta tu untuk kita pergi ke mana-mana saja, pergi ke pejabat ke, pergi jalan-jalan ke, bawa anak bini ke, perlu kereta. Tapi tahu tak bahawa kalau anda beli kereta terpakai, kadang-kadang ni ikut kepada kita punya tuah lah kadang-kadang untung tak payah nak perbaik apa-apa. Tapi kalau kita beli kereta baru tu sebenarnya ada kekurangan dan juga kelebihannya. Jadi untuk membincangkan lagi berkenaan dengan kereta baru dan juga terpakai, kita bersama dengan Encik Zulkifli yang merupakan salah seorang blogger yang terkenal. Wow, kalau tengok dia punya blog tu anda boleh dapat segala banyak informasi lah. Tapi kita beruntung juga dalam segmen Tanya Pakar pada hari ini kita bersama dengan Encik Zul. Okey Encik Zul, secara generalnya lah sama ada kereta baru atau kereta terpakai, yang mana satu pilihan bagi Encik Zul? Dia sebenarnya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Kereta baru ada kelebihan dia, kereta terpakai ada kelebihan dia. Contoh kalau kereta baru, kelebihan utama kita tak perlu risau dari sudut masalah lah, nak repair, maintenance. Kita jaga maintenance biasa je lah. Tapi kelebihan kereta terpakai, kita jimat dari sudut kos keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta terpakai ni kita jimat dari sudut susut nilai. Betul. Sebab kereta ni awal-awal tahun 5 tahun pertama tu susut nilai dia sangat tinggi. Tapi kalau kita pakai kereta yang terpakai, kita sudah jimat dia punya susut nilai. Itu dia sudut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan. Dan saya pun ada juga terbaca ada promosi yang dibuat oleh sesebuah jenama kereta tu. 5 tahun yang pertama percuma servis kenderaan. Jadi benda-benda macam tu pun harus diambil kira juga. Tapi apa pendapat Encik Zul, di mana ada juga pengguna di luar sana tu yang lebih sukakan membeli kereta-kereta yang macam saya cakap tadi, kereta-kereta yang dah lebih 5 tahun, kereta-kereta daripada luar negara kan masuk ke sini. Jadi apa pendapat Encik Zul? Pengalaman saya tengok kereta luar negara ni
kebanyakannya yang masih berkualiti. Yang bawa lebih, walaupun lebih 5 tahun, bawah 10 tahun dia masih berkualiti. Tapi untuk penggunaan jangka panjang saya rasa ia berbaloi. Ya, baloi juga. Okey, dan sebenarnya apakah faktor yang harus kita ambil kira sekiranya kita ingin membeli sesebuah kereta tu? Ya, faktor utama ialah keperluan lah. Tengok apa keperluan kita yang sebenar. Contohnya kita keperluan kita sekadar nak pergi kerja 5 ke 10 kilometer. Jadi kalau itu sahaja keperluan kita, kita tak perlu berbelanja besar. Kereta kecil, kereta kancil pun boleh pergi. Boleh pergi office yang dekat kan. Betul. Tapi kalau keperluan kita lebih daripada tu, nak balik kampung yang jauh, kita selalu travel jauh. So keperluan kita kereta yang lebih besar. Tengok apa keperluan kita yang sebenar. Yalah, betul Dan macam saya sendirilah, pengalaman saya sendiri bila saya bujang dulu, saya kereta kecil je. Tapi bila saya dah berumah tangga ni, dah memikirkan kalau nak ada anak nanti, insyaAllah nanti nak beli MPV pula. Tapi kena bergantung juga kepada kita punya pendapatan kan sebenarnya. Betul kan? Betul. Okey, yang terakhir sekali mungkin ada penonton suara kita di luar sana tu, mungkin dia merupakan salah seorang graduan yang baru saya keluar ni, baru fresh graduate ni, tapi rasa macam takkanlah aku nak pakai motor kot kan. Zaman belajar boleh lah pakai motor, sekarang dah kerja nak pakai kereta. Jadi apa pandangan Cik Zul? Okey, pandangan saya berbalik kepada keperluan. Kalau walaupun kalau graduan, pendapatan masih kecil, jadi pada saya waktu tu ialah fokus kita ialah memperbanyakkan simpanan. Kalau Grab kita terus beli kereta, biasanya kita tak ada peluang untuk menyimpan. Sebab duit kita akan habis dekat kereta. Jadi bagi saya untuk graduan, tengok bila keperluan. Kalau belum ada keperluan, mungkin kalau lelaki boleh pakai motosikal. Jarak pekerjaan pun tak jauh tempat kerja kan. Jadi menyimpan dulu. Jadi bila benar-benar keperluan, ada keperluan baru beli. Dan beli pun ikut apa keperluan yang sebenar. Beli untuk kita guna, bukan nak tunjuk orang lain. Bila kita nak tunjuk orang lain, kita akan habis duit banyak. Betul. Okey, Cik Zul, terima kasih banyak. Dan kepada anda semua di luar sana tu, diharapkan anda pun dah dapatlah informasi berkaitan dengan kereta terpakai dan juga kereta baharu. Sebenarnya kalau bagi pendapat saya sendirilah, kalau anda nak guna kereta tu, kalaulah di antara anda tu yang mungkin ayah atau ibu kita yang ada kereta lebih tu, kita boleh pinjam dulu. Tak payahlah kita nak bergaya, nak kena beli kereta-kereta import. Kereta tempatan harus diutamakan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, itu dia. Cerita berkaitan dengan kereta terpakai ataupun kereta baharu. Okey, Mas. Nak tanyalah kan. Tadi dah tanya dengan Cik Zul tadi. Nak Tanya pakar. Tanya pakar ni pula. Antara kereta baru dan kereta lama, mana satu pilihan Muaz sendiri? Okey, kalau anda mampu, anda boleh beli kereta baru dengan harga yang murah. Ya, kalau anda tak mampu, sebab kereta terpakai ni kadang-kadang memang harga murah, tapi dia akan ada rosak-rosak dan sebagainya. Jadi kena keluar duit lagi. Jadi apa kata pakai kereta nasional yang harganya jauh lebih murah untuk anda pergi ke mana-mana tanpa ada kerosakan dan sebagainya. Betul. Sahabat saya, dia ada pakai kereta kelisa tau. Sekarang ni kelisa tu dah habis bayar dan bonet dia depan tu sampai dah berkarat. Jadi orang keliru sama ada itu kereta atau reban ayam. Tapi tak ada masalah. Yang paling penting, tak payah hutang. Tak payah hutang. Boleh bergerak? Boleh bergerak pergi mana-mana. Boleh usia awet? Kereta tu susah lah. Okey, dan bagi pendapat saya pula, kalau nak beli kereta terpakai tu sebenarnya kita bergantung kepada nasib juga, Muaz. Kadang-kadang kalau kita beli kereta tu, orang yang terdahulu pakai tu dia jaga dengan baik, dia tukar minyak hitam, tukar minyak gear, dia jaga dengan baik, servis ikut masa. Alhamdulillah kita dapat kereta yang tak payah kita nak perbaik. Tapi kalau yang macam tak luck sangat tu, yang tak ada luck tu, kena awal-awal dah kena overhaul dah. Jadi macam kesian jugalah. Tapi bagi pandangan saya, kita beli kereta baru, kereta jenama Malaysia. Sebab apa? Harga pun walaupun kereta baru tapi harga mampu milik. Untuk golongan sederhana, golongan pendapatan rendah lepas dah beli rumah yang prima apa semua tu, lepas tu beli kereta tempatan pula, memang sokong kerajaan lah tu. Okey, apa-apa pun ya sebenarnya untuk perbelanjaan, anda boleh kawal perbelanjaan anda. Memanglah kadang-kadang orang kata kita nak juga pakai kereta mahal, kereta. Kalau anda mampu, tak ada masalah. Sekarang ni isunya mengenai perbelanjaan kita. Kita yang kontrol, kita yang pakai, dan memang ada terbukti kejayaan mereka yang pandai menguruskan wang, tak ada hutang langsung dalam usia 35 tahun.
tahun. Betul. 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 Itu ada. Dan itu dia cerita pasal tanya pakar, segmen tanya pakar, cerita pasal kereta baru dah juga terpakai, dan kepada anda semua tepuk dada tanya selera, kalau ada pendapatan yang lebih sikit, bolehlah beli kereta Yamaha sikit lah. Okey, dan Muaz, kalau tadi segmen tanya pakar, sekarang ini kita baru nak masuk segmen hemat dan jimat. Tadi saya ada tersilap sikit. Tak apa, tak apa. Dalam segmen Saya maafkan, tak apa. Dan dalam segmen hemat dan jimat untuk malam ini bagi anda yang suka makan western food dengan harga yang murah tetapi rasa dia macam hotel 5 bintang. Ada food delivery tau. Dia hantar ke pejabat, hantar ke rumah, kita bangun tidur, hello, Assalamualaikum sampai. Chicken chop, cik. Chicken chop. Berugi terus makan. Ada Ada, semua ada. Okey. Jadi saya teruja juga nak tahu macam mana tu. Sebab kita dah dapat rumah yang kita mampu milik, dah dapat kereta nasional dan juga harga western yang murah. Kat mana tu saya nak tahu? Kat mana? Nak tahu? Kita jom kita tengok segmen hemat dan jimat. Aduh, perut pun dah lapar ni kan. Mana Cik Hemat ni? Hai. Betul. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita seperti biasalah untuk segmen hemat dan jimat untuk hari ini. Sebenarnya mungkin ada di antara anda yang macam tanya, apa Afat nak buat minggu ni ya? Sebenarnya saya sedang menantikan Cik Hemat. Cik Hemat ni bukan dia nak masak kat sini, tapi dia nak menghantar makanan kepada kami yang ada dekat sini ni. Contohnya hari ini saya nak order chicken chop. Awak order apa? Carbonara. Awak? Lamb chop. Jadi masuk dekat sini Cik Hemat ni dia masak kat rumah dia. Lepas tu dia akan hantar di pejabat-pejabat. Dan specialnya dia masak bertemakan konsep western. Mana Cik Hemat ni? Biasa dah sampai kan? Tu dah sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, inilah dia Chef Mat. Dia buat penghantaran masak dekat rumah ni sebenarnya. Dia merupakan salah seorang chef yang terkemuka kerana mempunyai pengalaman selama 12 tahun, betul Ya, betul. selama 12 tahun jadi chef dekat hotel itu. Dan bang, okey, apa yang dekat tangan saya ni mungkin abang boleh beritahu dekat penonton ke apa antara menu-menu yang ada dekat tangan saya sekarang ni? Okey, hari kita ada delivery chicken chop, lamb chop dengan pasta. Dan kalau anda tengok harga yang ditawarkan dekat sini sebenarnya berpatutan. Harganya semua bawah RM10. Ya, betul. Dan memang hemat dan jimat. Anda bayar dengan harga bawah RM10 tetapi rasanya seperti anda makan di hotel 5 bintang. Betul bang? Ya, betul. Okey bang, mungkin abang boleh bagi tahu sikit harga-harga yang abang masak-masak semua ni. Okey, untuk main course kita yang paling mahal pun RM7.90 saja untuk lamb chop dan sirloin steak. Chicken chop RM6.90. Semua pasta ada 6 jenis dan harganya semua RM5 saja. Harganya cuma RM5 sahaja. Dan sebenarnya saya pun nak tengok Chef Man ni, dia ni nak masak kat rumah sebenarnya kan. Saya nak pergi ke rumah Chef Man ni. Betul? Boleh pergi rumah? Boleh. Tak kacau? Tak. Okey, saya nak pergi ke rumah Chef Man yang terletak di Puchong Taman Putra Perdana. Taman Putra Perdana di Puchong. Saya nak lihat sendirilah bagaimana Chef Man ni dia masak. Lepas tu bagaimana caranya ahli keluarga dia sebenarnya yang membungkusnya. Kayaknya proses daripada awal sampai ke akhir, iaitu sampai ke proses penghantaran. Kita jumpa nanti kejap lagi. Pasta lah memang jimat, bawah RM5 kita dah dapat terus kat office. Dia free delivery. Western dia pun murah, bawah RM6.9, RM7.9, memang berbaloi lah sangat. Sebab dia punya delivery dia sangat cepat. Makanan memang best, tip top, sedap gila. Lepas tu saya suka sangat order dia punya chicken chop. And then saya groupkan satu WhatsApp untuk kawan-kawan untuk order dengan papa ni. Sebab senang, kita orang tak payah nak keluar, pergi cari kedai, pergi beli lagi mahal daripada papa ni lah. Okey, kalau tadi kita dah tengok Chef Man dia hantar sendiri makanan yang dia masak dekat unit 10. Sekarang ni saya nak tengok bagaimana agaknya Chef Man ni menyediakan masakan India, fettuccine carbonara, bertemakan western sajalah. Ya, betul. Jadi dia orang tanya juga kalau misalnya kata penghantaran tu ada tak cost dia ke ataupun macam mana? Untuk sekitar Putrajaya, Cyberjaya dan Putra Perdana sekeliling kita tak ada charge free delivery. Untuk minimum order 3 lah. Untuk luar kawasan kita depend pada kawasan. Kalau jauh tol dengan naik kita ada charge sikit lah. Bagaimana abang boleh tercetus idea untuk membuat di rumah, lepas tu abang boleh nak menghantar-hantar ke mana-mana tu? Sebelum ni kita ada buat macam open table lah jualan. So kita tengok folk dekat yang Putrajaya area ni banyak office. So dia orang rushing on time untuk lunch hour. Dan saya kata why not kita delivery. Jangan jimat masa, kos, perjalanan apa semua kita tanggung lah.
Oh itulah dia punya tu lah sebabnya kan. Jadi saya sebenarnya pun bagus juga apa yang Cemang buat ni sebenarnya. Kalau kita misal kata kita dekat pejabat kan, mungkin kita ada kerja-kerja yang mungkin ingin diselesaikan dalam masa itu, mungkin tak sempat nak keluar bang betul. dengan cara order dekat abang Cemang ni tiba-tiba sampai terus dia makan kan, senang kan. Okey, dan akhir sekali bang mungkin abang ada kata orang tu akhir sekali untuk penonton di rumah kalau mereka nak rasa makanan abang ni macam mana? Untuk siapa yang berminat untuk merasai apa yang kita jual di Papa Pasta Delivery, anda boleh lawat Instagram kami Papa Pasta Delivery, Facebook grup kami Papa Pasta Delivery juga. Yang boleh survey menu dan buat order lah. Ya, buat order. Okey, jadi anda jangan lupa kalau anda mungkin apa yang Cik Man cakap tu anda tak berapa nak clear sangat, dekat bawah ni pun kita terus sediakan Papa Pasta Ya, betul. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Okey bang, saya tolong masak bang. Tak apa lagi bang. Sedap lah. Oh, sedap. Itu dia papa.pastas dan anda boleh tengok Instagram. Kalau anda nak tengok saya sempat saya tengok dekat Instagram papa.pastas ni adalah gambar saya dalam ni. Tak adalah. Ni tak dia punya antara menu-menu ada dekat dalam ni, lepas tu testimoni ada yang cakap oh sedap gila lah semua lepas tu masa yang dijanjikan tepat sampai tepat tu. Dan Muaz sebenarnya dia sebenarnya dia tak tahu sebenarnya dia pun saya dah makan dah pernah order. Tapi cerita sikit tapi saya tak jumpa lah Papa tadi tu. Tu rupanya chef dia memang sedap lah. Saya pernah makan, saya order memang sedap. Jadi anda bayangkan tadi saya baru bincang. Okey, kalau nak berjimat satu hari lah anda kat pejabat, kos untuk anda makan mungkin pagi dan juga tengah hari, petang nanti makan kat rumah, anda boleh ambil pasta ni satu RM5, dua baru RM10. Jadi satu hari anda dah boleh berjimat dah RM10. Air kosong. Dah, settle. Diet bagus-bagus kan. Itulah, dan yang pastinya kalau anda yang macam mengejar masa tu memang perkara macam ni harus macam bagus jugalah benda-benda macam ni, sebab Papa Pastas ni dia menghantarkan daripada rumah ke rumah, pejabat ke pejabat. Muaz salah sangka dia ingat dua orang wanita belakang saya tu, dia ingat dia tu lah ownernya. Silap. Saya ingat baru nak order semalam. Esok. Semalam Chef Man tu dia pernah jadi chef lah dekat salah sebuah hotel terkemuka. Jadi dia yelah, orang ada bakat ni macam-macam ni Muaz boleh buat. Contoh kata dia pandai masak, jadi dia gunakan bakat dia tu untuk buat makanan western lah, western food dan sebagainya. Okey, dan nombor dia 018 381 6041. Free delivery. Jangan lupa untuk bagi kita orang nanti. Dan saya rasa hari ni perkongsian kita memang bagus sekali lah Pak. Mengenai jimat dan juga bagaimana mengurus perbelanjaan. Dan bila sebut mengenai isu rumah ni, dan kita harapkan anda semua yang mungkin yalah kadang-kadang bila kita ada dalam tekanan Fat, kita marah Fat kan. Rumah mahal, macam mana kita nak dapat dan sebagainya. Jadi apa kata kita cuba untuk dapatkan dengan harga rumah yang berpatutan, ataupun mungkin anda boleh sewa rumah dulu dan kemudian dah dapat kumpul untuk depositnya. Dan ada, saya rasa sebab salah satu cara dulu macam mana saya dapatkan rumah, kita selalu pergi ke laman sesawang, iProperty dan sebagainya lah, untuk anda tengok di mana rumah-rumah baru, di mana harga rumah yang murah. Sebelum pecah tanah tu anda dah boleh dapat harga dengan harga yang murah lah. Walaupun orang kata tu nasib, tapi itulah selalunya orang yang rajin, insya-Allah akan mendapat kejayaan. Insya-Allah. Jadi kalau anda duduk-duduk macam ni, saya nak dapat rumah, rumah macam cakap tadi lah. Macam mana nak bising tapi tak ada effort, tak guna juga kan. Bercakap pasal laman sesawang, jangan lupa untuk anda singgah ke laman sesawang Jabatan Perumahan Negara, iaitu di eHome, EHOME, ehome.ktkt.gov.my. Dekat sana tu anda boleh register teruslah. Kan, rumah yang untuk orang bujang especially tadi dekat Bukit Jalil tadi tu. Rebut babe, lepas ni orang akan pergi kat website ni. Dan jadi kepada anda semua, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Kalau anda ada sebarang pandangan, komen, anda boleh utarakan di Facebook Suara Kita. Dan untuk tajuk minggu depan pun anda boleh bagi idea kepada kita. Mungkin kita akan bincangkan nanti. Okey, dan apa-apa pun kami ingin mengucapkan kepada semua masyarakat India di Malaysia, selamat menyambut Deepavali Vertical. Deepavali Vertical. Okey, dan jangan lupa untuk menyaksikan syariah pada hari Rabu nanti untuk rumah terbuka di Dataran Kulim, bermula jam 9 malam, tapi untuk nak makan-makan pukul 3 petang dah start dah. Okey, jadi mewakili penerbit kami Faiz Syauqi Mak Roziki, saya Fazli Fuad, saya Muaz Muhammad, mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan happy Deepavali kepada anda semua penonton setia Suara Kita, Hak Kita. Ya, lupa ke? Dia cai. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.